Okey, untuk video kali ni aku nak buat pertukaran meter lama aku Greedy, iaitu aku letakkan di laci passenger kepada model Dino Racing yang baru je sampai. Macam kau boleh tengok Dino Racing daripada seller BX Racing. Jadi dekat sini korang boleh nampak meternya. Saiz dia lebih kurang 2 inci berbanding meter Greedy bersaiz 2,5 inci. Jadi aku beli model yang sama lah, oil press dengan water temp, sebab bagi aku dua ni yang paling penting. Disebabkan water temp untuk tengok temperature suhu air kita, dan oil press ni untuk tengok tekanan minyak hitam kita, sama ada oil pump kita masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi ni pun sama, ada dekat sini water temp, dan ini adalah oil press. Dan aku takkan letak di tempat sama lah, aku akan letakkan di door trim aku dengan menggunakan bracket ini. Jadi kita akan modi supaya boleh letakkan di sini. Jadi pemasangan aku kali ni unik sikit lah, sebab aku letakkan di door trim berbanding kebiasaannya orang akan letak di pillar. Macam aku letak meter GPS aku ni, atau biasanya orang akan letak atas dashboard atau di cermin. Macam ini pun dah satu kelainan dah, sebab aku letak di laci. Tapi satu kelemahan bila letak di laci ni, laci ni tak dapat digunakan lah untuk letak barang-barang. Dan bagi aku pula, kalau ikut pandangan waktu driving, laci ni terlalu jauh lah dari mata driver. Kalau in case kita nak perhatikan temperature sekarang maintain cantik ke, atau tengah overheat. Jadi bila kita letakkan di sebelah door trim ni, macam kita boleh tengok, driver lebih cepat lah terkesan jika ada berlaku perubahan pada bacaan meter tambahan. Okey, tanpa berlengah, aku akan tunjukkan macam mana kita nak modikan tapak yang sepatutnya untuk pillar ni kepada door trim. Okey, jom review dulu apa yang ada dalam kandungan satu kotak meter ni. Okey, kita review lah meter ni. Okey, untuk yang pertama adalah water temp. Kita tengok. Okey, macam yang aku dah bagi tahu, saiz meter ni adalah 2 inci berbanding meter Greedy aku yang lama. Okey, kita tengok dari dalam kotak. Maka dalam kotak dia ada bagi sensor, wiring simple, dan diagram. Dan seterusnya adalah meter. Ini saja. Seterusnya adalah oil press. Okey, oil press ada sensor dia, macam kita boleh tengok. Sensor mechanical. Dan sama juga meter dengan wiring. Okey, macam meter yang aku beli adalah water temp dengan oil press. Jadi wiring dia macam korang boleh tengok dekat sini. Red ignition switch dengan yellow ignition switch ni berkongsi. Kira dia ni akan pergi ke wiring kunci. Maksudnya ni akan pergi sekali kepada satu power supply 12 volt. Seterusnya adalah warna hijau ni untuk sensor, termasuk dengan oil press. Hijau adalah sensor, dan yang terakhir adalah hitam, iaitu negatif bateri. Kira wiring untuk melalui pintu ni rumit, sebab itulah kebanyakan orang tak buat wiring melalui pintu. Jadi diorang tu letak dekat cermin atas dashboard, sebab nak lalukan wiring melalui belakang dashboard ni senang berbanding kalau kita buat wiring di pintu, sebab nak melalui lubang pintu ni agak susah sikit. Tapi aku akan tunjukkan macam mana untuk buat modifikasi macam ni bagi yang nak buat kelainan lah. Okey, tanpa berlengah, jom kita buat
modifikasi ni. Okey, macam kau boleh tengok disebabkan design asal holder ni sebenarnya untuk pillar A-pillar ni. Jadi kat sini kau boleh nampak ada sedikit lah lubang. Sebab kalau aku tering lebih-lebih nanti lagi teruk dia punya bahagian ni terdedah. Jadi kita boleh cuba compress sikit. Kira kita tolak sikit holder ni ke tepi supaya ni nampak kemas sikit. Jadi selepas tu nanti kita boleh lah guna teknik lain sebagai contohnya bahagian yang terdedah ni kita boleh fiberkan supaya nampak kemas sikit lah holder meter ni. Tapi itu tak apa, kita buat kemudian. Jadi secara asasnya macam ni lah rupanya nanti kalau bila kita dah siap pasang nanti. Jadi seterusnya adalah kita nak buat wiring. Jadi untuk tujuan wire ni disarankan kita buka lah dotri ni untuk mudahkan kerja. Okey, jom. Okey, benda yang paling rumit untuk projek DIY hari ni adalah kita nak melalukan daripada holder yang akan kita letak nanti, daripada meter, wiring dia melalui daripada door trim ni, dan seterusnya pintu, dan seterusnya nak melepasi bahagian getah pintu dekat sini. Jadi macam untuk kes aku ni, korang boleh tengok aku punya wiring dah terlampau banyak dekat lubang pertama ni. Jadi kita akan berpindah kepada satu lubang dekat fender bahagian dalam. Masih banyak kurang lagi. Jadi untuk kes aku terpaksa buka fender balik. Macam korang tengok ni adalah kesan gam untuk elakkan air masuk disebabkan wiring tambahan ni. Tapi paling kurang air hujan tak masuk lah dekat dalam. Macam dekat sini getah pintu ni masih kekal original. Cuma kena potong trim sikit supaya lubang dia besar sikit. Okey. Okey, untuk wiring pada pintu nak pergi ke meter, aku lagi suka buat soket macam ni. Tujuan bila nanti masa akan datang nak buka pasang door trim tak ada isu lah sebab kita ada soket untuk cabut. Jadi kenapa aku tak guna je soket original daripada meter tu? Sebab bila kita dah buat pemasangan macam ni, okey, pemasangan macam ni, jadi soket tu dah tak boleh nak capai dah. Maka tinggallah wiring macam ni je. Jadi bila jadi kes macam ni, memang elok lah kita buat soket tambahan. Nanti kita buat sambungan je dekat wiring meter. Jadi macam korang boleh tengok, untuk dua soket ni aku jadikan soket untuk sensor.
Kira aku dah marking, wire biru adalah untuk water tank, ini untuk oil press. Dan ni untuk power supply. Macam korang boleh tengok diagram tadi, power supply berkongsi dari initial untuk pergi ke dua wire, iaitu merah dan kuning. Dan satu adalah ground. Jadi aku pilih soket macam ni yang dah siap, sebab aku bukan yang pandai sangat nak buat wiring sendiri terus ripping ke dalam soket. Kira beli soket kosong, sebab tu bagi aku leceh. Kalau siap macam ni tinggal nak buat sambungan dan heat shrink, black tape terus kemas macam ni. Cuma memang kalau asasnya lagi elok kalau macam wire power supply kuning ni terus masuk ke soket, bukannya bersambung seperti wire merah macam ni ke wire kuning. Tapi bagi aku ni pun dah mencukupi, sebab ni power supply saja. Kalau macam sensor, memang terbaiknya contoh wire biru dengan hijau ni terus pergi ke soket, bukannya bersambungan seperti merah dengan hitam ni. Tapi asasnya ialah kita seeloknya buatlah soket supaya mudah kita nak buka pasang dua trim pada masa akan datang. Okey, kita buat sambungan. Okey, aku dah buat sambungan kepada wiring yang pergi ke meter. Jadi aku dah buat marking supaya aku boleh bezakan mana satu sensor untuk water tank dengan oil press, supaya tak tertukar. Nanti bacaan memang tak dapat lah cerita ni. Jadi untuk kekemasan terakhir aku akan balut bahagian yang terdedah ni supaya nampak lagi emas. Okey, macam korang tengok, nampaknya aku punya marking untuk holder meter ni nampaknya tak mengganggu mana-mana bahagian. Contohnya sebab macam bila kita tutup pintu, door trim ni akan rapat dengan dashboard. Jadi marking yang aku buat ni kira ngam-ngam lah dengan antara dashboard dengan door trim. Jadi macam korang boleh tengok, aku boleh tutup dengan senang je pintu tanpa mengganggu apa-apa. Dan nampaknya seperti aku kata tadi, marking tadi pun tak mengganggu jika aku nak drive kereta atau jalan, sebab tangan pun memang jauh. Dan aku pun boleh nampak view pada meter ni. Jikalau ada apa-apa warning ke yang keluar daripada meter ni, just in case lah. Kalau temperature naik ke apa, aku terus nampak je daripada pandangan mata driver. Okey, tanpa buang masa, nampaknya kita kena siapkan wiring dulu. Okey, untuk power supply kedua-dua meter ni, kita ambil jalan mudah je, iaitu kita ambil power supply daripada meter. Sebab meter, boleh katakan ke semua kereta, meter akan ada power supply untuk bateri, power supply untuk ignition dari kunci, dan power supply untuk grounding. Jadi korang tak payah pening-pening, korang cari je power supply daripada meter korang. Jadi untuk meter dyno racing ni, dia hanya perlukan ignition dengan grounding saja. Dia tak perlukan bateri punya wiring. Sebab apa yang aku baca, meter ni tak perlukan simpanan memori, sebab dia hanya ada satu jenis opening saja. Berbanding contohnya Defi dengan Grady, dia ada sampai 7 opening. Lepas tu daripada segi warna, itulah pentingnya seperti meter Defi dan Grady. Dia orang perlukan satu wiring pergi ke bateri supaya dia orang boleh simpan setting untuk lampu malam, untuk setting high temperature, untuk setting maximum sensor punya value. Sebagai contoh, meter dyno racing ni diorang dah preset
Kira dah ada siap-siap untuk berapa tinggi temperature boleh pergi, berapa rendah temperature boleh pergi, ikut pada bacaan nanti kita tengok lepas kita dah siap wiring. Okey, jom kita sambung kepada sambungan wiring pula. Okey, aku pun dah tukar radiator baru jenama Polar dan dah pasangkan sensor yang baru. Macam kau boleh tengok, ini adalah sensor lama. Dan memang kebetulan pun dah putus terus. Macam kau boleh tengok. Dan ni wiring ni pada sensor lama. Macam korang boleh tengok, memang aku tak buat soket. Sebab dulu pun baru nak belajar buat wiring, memang buat direct je. Jadi selama pakai kereta ni, isu bila buat direct ni, bila nak servis radiator ke apa, ada kesusahan sikit lah. Sebab terpaksa orang kata apa, cabut balik tapping ni, lepas tu kena pintal balik, kena solder balik. Dah jadi menyusahkan. Tapi sekarang yang terbaru, macam korang boleh tengok, aku dah buat soket. Jadi lepas ni kalau nak servis radiator ke, atau nak buat kerja-kerja bahagian sini seperti distributor, gearbox, aku dah tak ada isu lah. Aku terus boleh cabut soket ni. Lepas tu boleh cabut paip ni. Okey, macam daripada diagram yang diberikan, jadi meter ni sebenarnya ada tambahan dekat sini. Kira dekat tapak water tank punya sensor ni, dia ada satu grounding dekat tepi ni. Jadi aku terpaksa buat tambahan disebabkan pada asalnya meter Grady dengan Defi ni dah siap bagi 2 wiring dekat sensor dia. Jadi sensor ni pula dia hanya satu saja wiring pergi ke meter, dan satu lagi adalah grounding disebabkan pada diagramnya yang aku baca, satu pergi dekat meter dan satu lagi ada grounding. Jadi sekarang ni adapter ni tak bersentuh dengan apa-apa grounding. Jadi terpaksalah buat satu grounding dekat sini. Lubang ni memang dah ada lah. Memang dah siap-siap ada. Cuma aku tak ada skru untuk ikat grounding ni dengan panjang yang betul lah. Nanti aku cari. Tapi buat masa ni kita lekatkan macam ni dululah. Jadi dengan kata lain, grounding ni nanti akan pergi ke body mana-mana lah. Skru body grounding, supaya bacaan dia akan tepat nanti. Okey, sambungan seterusnya adalah kita nak buat sambungan kepada oil pressure sensor jenis mechanical. Jadi macam korang boleh tengok, oil pressure sensor naik dekat sini akan terus pergi ke meter, dan seterusnya ikatan daripada trip dekat sini adalah grounding dia. Cuma aku terpaksa jet kereta dululah sebelum buat pemasangan ni, sebab aku kena buka dulu oil filter supaya minyak hitam tak tumpah. Kena tadah dululah sebelum buat kerja ni. Okey, jom. Okey, oil pressure sensor pun kita dah siap pasang. Jom kita buat testimoni dia punya bacaan berbanding meter yang dulu. Dan kita tengok dia punya meter ni nampak lawa ke atau macam mana. Okey, jom.
Okey, nampak gayanya water temperature dah sampai suhu optimum dia. Disebabkan kipas radiator aku dah berpusing. Cumanya dia punya suhu ni agak tinggi sikit daripada aku punya meter Grady, di mana bacaan dia optimum adalah 88, 89. Dan waktu zaman aku guna Grady dulu, bacaan optimum aku iaitu bila kipas berpusing adalah lingkungan 80 hingga 83. Tapi aku tak boleh nak kata mana satu yang betul juga, sebab Grady yang aku beli dulu ni pun kopi je. Dan waktu bacaan dia 84, 83, jarum dia ni menunjukkan 100. Jadi ni pun boleh katakan mungkin bacaan dia salah, dan mungkin ni bacaan betul, ataupun mungkin yang ni betul, yang ni salah. Kita tak boleh nak kata apa. Tapi memang ikut pada bacaan ni kita boleh nampak dia naik turun. Bila 89 kipas jalan, nanti dia akan turun ke 88. Menunjukkan memang bacaan ni aku boleh katakan bolehlah dipercayai. Cuma buat masa ni yang aku nampak sangat, dia punya oil press ni bacaan dia memang tak betul. Kemungkinan besar memang aku dapat sensor yang rosak. Sebab waktu aku guna meter Grady oil press, memang ada bacaan. Cuma walaupun bacaan dia melantung sikit. Cuma yang ni terus tak ada bacaan full. Tapi tak apa, nanti kita buat pemeriksaan balik. Mungkin sensor yang aku dapat ni problem, kira nanti aku ganti je lah. Sekarang ni adalah susunan terbaru untuk meter aku, iaitu di door trim. Berbanding dulu aku letakkan di laci, agak tak kemas. Dan memang susah jugalah aku nak view bacaan kat meter, terpaksa pandang ke bawah. Dengan kata lain, agak membahaya ketika driving. Berbanding bila aku letak kat door trim ni, aku boleh sekali-sekala jeling-jeling untuk tengok bacaan ni tanpa merisikokan pemanduan lah. Jadi kesimpulannya, bagi aku, walaupun bacaan dia tak sama dengan waktu aku pakai Grady, tapi bagi aku bacaan dia tak seteruk mana, masih boleh diterima. Dan posisi yang aku buat ni pun agak kemas berbanding di laci. Jadi moga aku punya video kali ni akan bagi korang idea mana korang nak letak meter korang selain pada korang letak kat cermin atau dashboard. Jadi kita ada poin baru, iaitu kita letak di door trim sahaja. Okey, aku pakai balik sensor lama daripada Grady meter aku. Jadi macam korang boleh tengok, jadi aku pakai balik sensor yang ada 2 pin ni. Jadi dekat sensor ni, pin yang ada tulisan G akan pergi ke meter, dan satu lagi tak salah aku WK ke, yang ni pergi ke grounding. Grounding mana lah, grounding body. Macam ni aku letak kat tepi. Okey, mungkin kali ni masalah akan settle lah. Meter yang tak ada bacaan tu akan ada bacaan lepas ni. Okey, jom kita buat testimoni. Okey, kita test pula bacaan dia bila enjin dah hidup. Okey, macam korang boleh tengok, meter jenis Dyno Racing yang ni, dia akan tunjuk dulu bacaan volt alternator sebelum dia bertukar ke bacaan untuk tujuan meter tu. Macam yang ni untuk water temp, yang ni untuk oil press. Okey, macam korang boleh tengok starting aku punya water temp 49. Okey, sekarang ni oil press tak ada bacaan, iaitu 53 PSI. Dengan kata lain, sensor walaupun daripada meter Grady boleh ada bacaan lah. Jadi aku pakai sementara lah sensor meter Grady aku, asalkan meter ni ada bacaan. Moga korang boleh ambil idea daripada aku untuk letakkan meter korang dekat door trim kalau korang berminat. Jangan lupa subscribe untuk video-video DIY akan datang.